Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada sesiapa yang belum subscribe to this particular channel, korang boleh tekan butang subscribe, and kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay, before we start, I just would like to let you guys know yang kita orang dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. So korang boleh search kita orang The Segment Podcast. Okay, so hari ni kita ada satu lagi caller yang ingin menceritakan tentang kisah seram dia. So before kita start, kita roll the intro dulu. Okay guys, so kita ada satu caller right now dengan kita sekarang ni. Boleh kenalkan diri tak? Hai, nama I Kak Katie daripada Shah Alam. Oh, okay Kak Katie. Kak Katie, apa khabar Kak Katie? Alhamdulillah, okay. So Kak Katie, probably you would like to introduce more about yourself. Kak Katie kerja apa? Kak Katie umur berapa tahun? And then berapa banyak cerita yang Kak Katie nak share dengan the segment malam ni? Cerita tak banyak sangat lah. Biasa je dalam 2-3 macam tu. I dalam 40 lebih. Suri rumah sepenuh masa. I see, suri rumah seronok time-time PKP, suri rumah sepenuh masa seronok tu. Lagi bertambah boring sebenarnya. Okay, alright Kak Katie, it's all yours Kak Katie. Okay, cerita pertama ni berlaku sekitar tahun 1997. Masa tu masa tu I lah, senang cakap I lah Apa tu, masa ni I dalam form 5 macam tu. Okay. So dia berlaku dekat rumah keluarga lah, rumah yang masih diduduki oleh kedua ibu bapa I. Maknanya my parents are still living in this house lah. So in 1997 kita orang baru balik daripada Australia. Sebenarnya yang balik tu cuma I, my mum and my 2 younger sisters. Sebab my dad masa tu masih di Australia, tapi disebabkan I dah habis sekolah high school, so my parents kata okay balik dulu, boleh ambil SPM. Sebab sempat lagi nak ambil SPM. Okay fine. So kita orang balik 4 orang. I, my mum dengan my sisters 2 orang lah, kecil lagi masa tu. Seorang sekolah rendah, seorang baru 2 tahun. Okay. So balik bila balik tu, disebabkan kita orang memang dah ada rumah yang my parents beli, so pindah balik lah ke rumah yang sedia ada tu di Shah Alam juga. So cerita ni bermula I rasa dalam 2-3 bulan lepas pindah semula ke rumah tu. Sebelum kita orang pindah rumah tu balik, ada orang sewa lah, tapi dia orang bila dah diberitahu yang macam kita nak balik, nak masuk balik rumah tu, so dia orang pun ada masa untuk cari rumah lain. So lepas dia orang keluar, kita orang pun masuk balik rumah tu. Okay. So masuklah 4 beranak ni kat rumah. Semua perempuan lah, adik yang 2 orang tu pun perempuan. So I, my mum, my 2 sisters. So nak jadikan cerita, I duduk di Shah Alam, rumah tu di Shah Alam, tapi I bersekolah di PJ. Oh, okay. So every morning jauh. Apa ni jauh sebab awal-awal dulu memang dah sekolah kat PJ, so pergi balik ke sekolah tu senang macam tu kan. I see. So every morning, sebabkan nak commute kan daripada Shah Alam pergi ke PJ tu, so hari-hari memang bangun dalam paling lewat 4.30, 4.45 macam tu untuk bersiap-siap. My mum akan hantar ke Batu Tiga. Daripada Batu Tiga, bas sekolah akan pick up dekat Batu Tiga untuk pergi ke PJ. I see. So satu hari ni dalam pukul 4 macam tu, 3.45 belum waktu I normally bangun lah. So tapi dah menuju lah dalam pukul 4 macam tu. Tiba-tiba I dengar macam ada bunyi di atas ceiling bilik. So okay. Rumah yang my parents duduk ni rumah teres je, rumah teres taman perumahan kan. So dia punya setting bilik tu macam biasalah, tingkat atas tu ada master bedroom yang my mum duduk dengan my baby sister yang umur 2 tahun tu. Pasal dikira ada 3 bilik, ada master bedroom. So satu bilik tu I duduk, satu bilik sebelah I is my sister yang sekolah rendah tu. So pukul 4 pagi tu tiba-tiba I dengar macam ada benda bergerak dekat atas ceiling. So tak
tak fikir apa-apa lagi masa tu. Tapi terjagalah, terbangun and dengar macam dia bunyi macam seolah-olah macam geseran dan juga macam antara geseran dan orang jalan macam tu dekat atas siling. Disebabkan gelap sebab masa tu tidur kan. Bangun tu I terus capai lampu. Bila I buka lampu, I nampak betul siling tu nampak macam melonyot tau. Oh, okay. As if macam nampak macam ada benda berat lah, benda berjisim kan, benda berat jalan. So my first thought was kucing kot. Macam tu lah. Sebab terlalu macam lonyot dia tu macam visible kan, macam nampak. Kalau tikus ke apa kan macam kecil kan, kita tak berapa nak nampak kan. Yes. Atau tak berapa berat kan. So my first thought was kucing. Tapi tak tahu masa tu sebab tak terfikir apa-apa. So the next thing I saw was my tennis racket. So I pick up my tennis racket and I macam halakan dia punya batang tu ke atas. I pukul ceiling tu tau. Okay, dengan harapan bila I pukul tu macam kucing apa, nanti dia macam lari lah whatever macam tu kan. So I pukul ceiling tu, bang bagi ceiling ke atas. Lepas tu dia berhenti, bunyi tu berhenti. So pun okay lah, I thought nothing of it. Tengok time pun dah macam ala-ala time yang selalu I bangun. So I macam lepak-lepak jap. Lepas saya pun mandi, gerak my mum, tak siap-siap semua. Lepas tu masa dalam perjalanan my mum nak drop I pergi Batu Tiga tu. Sorry. So every morning memang my mum akan drop I kat Batu Tiga kan. So macam I gerak my mum. Lepas tu dalam kereta tu I ceritalah kat my mum. I cakap tak tahulah apa benda yang jalan dekat atas ceiling, but I took the tennis racket and just macam pukul ceiling tu, dia berhenti. So my mum macam, oh ya ke, macam ada bunyi kucing ke, macam bunyi binatang ke. Saya cakap bunyi tak ada, just dia macam jalan-jalan serik-serik macam tu. So okay, habislah hari pertama tu pergi sekolah macam biasa, balik tak ada apa-apa. The next night at about the same time, roughly memang the same time, dia bunyi again. Okay. Bunyi lagi sekali dengan cara bunyi yang sama, dengan time yang sama. So I buka lampu, tapi kali ni I macam I tengok dulu sebelum I buat apa-apa. I tengok dulu ceiling tu, memang dia bergerak lah, daripada satu sudut pergi ke dia ada sudut. Lepas tu this time I panggil my mum. Tapi bilik my mum I cakap datang tengok kat bilik I, sebab it happen again. Macam dia datang lagi sekali binatang ni, cakap tu tau. So my mum pun datang tengok, betul lah memang benda tu berjalan di kat atas ceiling yang kita boleh nampak. Ceiling my mum, ceiling rumah tu jenis yang tahu tak, kayu skeping yang macam kalau kita tolak dia ada bahagian yang dia buka untuk masuk ke atas. Macam so dia tulang-tulang kan. Yes. Dia macam asbestos kan, lebih kurang lah. Yes, macam plywood ke asbestos ke macam tu lah. Style dia bukan ceiling batu lah. So dia ceiling macam tu lah. So kita boleh nampak bila dia ada benda berat, kita boleh nampak. So my mum macam betul lah ada benda. Lepas tu my mum masa zaman 90s tu kan, 97 tu orang masih pakai landline kan. So my mum macam rumah ada cordless phone. So my mum secara kebetulan base of that cordless phone tu, base dia bila kita letak telefon tu ada dekat dinding luar pintu bilik I, sebab pintu bilik I tu kat tepi tangga untuk turun bawah. So my mum ambil cordless phone, my mum ambil phone tu, lepas tu my mum cakap kuat-kuat. My mum tak dial tau, tapi my mum kan tak sedar hati, dia macam cakap kuat-kuat kat phone. Dia kata hello polis, macam ya saya nak report ni, ada orang masuk dalam rumah saya. Dia cakap kuat-kuat tau, macam tak tahulah kenapa my mum macam insting dia bukan binatang, macam tu lah. Okay. So dia pun cakap kuat-kuat, benda tu berhenti tau. Lepas tu bila benda tu berhenti, my mum macam nampak macam dia faham je kita cakap apa kan. So my mum tak sedar hati, dukung my sister yang 2 years old tu, gerak my sister yang satu lagi tu. My mum macam okay, jom masuk kereta, kita bersiap dekat rumah my uncle. Secara kebetulan my uncle duduk lorong sebelah daripada rumah diorang tu. Memang cakap okay, ambil barang semua, kutip barang, sebab masa ni dalam otak kita orang semua macam orang ni percubaan nak masuk rumah lah. So my mum cakap okay, kita ambil barang semua, siap-siap barang you yang mana nak pergi sekolah semua, everything. Dia angkut semua my sister lagi 2 orang tu masuk kereta pergi rumah my uncle. So settle lah tu hari kedua. Alright. So lepas my uncle pun dah di-alertkan tentang kejadian ni, bila siang tu rupanya masa I kat sekolah, my uncle, my mum memang diorang dah panggil polis. Memang polis datang lah. Polis datang, cek kawasan rumah, cek ada tempat orang pecah masuk ke, ada lubang ke, ada masuk ikut bumbung ke apa ke. Polis tak jumpa apa-apa. Kira macam tak ada kesan rumah tu dipecah masuk, macam tu lah. Okay.
Okay, so malam tu tidur lagi kat rumah macam biasa. Sebab dalam pemikiran kita orang, probably is an attempt untuk cuba masuk rumah lah macam tu kan. Okay, so malam ketiga dia jadi lagi at the same time. So tapi kali ni kita orang macam takkanlah orang ni macam degil sangat kan. Sampai 3 hari cuba untuk masuk rumah yang sama dengan cara yang sama. So I terus gerak my mum bila jadi benda tu again. Sebab I pun macam tidur ayam lah. Sebab dah 2 kali jadi kan. So kali ketiga tu dah macam berjaga-jaga. So kejut my mum. My mum terus terus suruh kita orang pergi rumah my uncle lagi. And kali ni malam tu juga my uncle terus pergi rumah tau. Okay. So at that night my uncle terus pergi rumah. Pusing satu rumah, panggil orang rukun tetangga semua. Tak ada, memang tak ada apa-apa. Kira rumah tu diorang pusing-pusing, diorang jaga, diorang tengok daripada depan belakang, naik atas bumbung semua pada pukul 4 pagi tu tak ada apa-apa. So diorang pun macam okay. Dan bukan orang lah, sebab orang mesti nampak lah kalau ikut bumbung ke apa benda kan. Yes. So it's binatang. So next logical explanation diorang, binatang lah ni. Either dia musang pandan tu ke, kucing besar ke, macam tu kan. Walaupun masa tu tak ada siapa boleh jawab kenapa dia berlaku pada masa yang pada waktu yang sama. Correct. Exactly at about the same time. So okay, kita orang pun macam lupakan lagi. So tidur lagi. Secara kebetulan hari keempat tu adalah weekend, start pergi sekolah kan. Okay. So hari keempat tu kita orang dah buat plan lah macam ni. Plan dia memang kata semua orang tidur dalam bilik dia. Tutup pintu bilik I dengan my sister. So macam ni layout tingkat atas rumah tu is that bila you naik tangga tu macam straight je, you naik tangga daripada bawah. Okay. Dia terus akan sampai tepi pintu bilik I. Lepas tu sebelah dia is pintu bilik my sister. Tengah-tengah tu dia ada ruang tengok TV. Okay, alright. Lepas tu berdepan dengan 2 pintu bilik ni, berdepan tu adalah pintu master bedroom pula lah, bilik my mum. Okay. So layout dia macam tu je lah. Cuma dari 2 bilik, which is bilik I dengan bilik my sister, kita orang ceiling atas tu kalau you buka boleh masuk, boleh berada dekat 2-2 bilik lah. Maknanya kawasan atas yang kira macam loteng kind of thing. Atas tu dia sambung sekali bilik I dengan bilik my sister. Lepas tu yang ruang tengok TV yang batu, yang ruang batu pula ruang tengok TV yang kat tengah-tengah tu tak boleh tembus, dia batu. Okay, alright. Batu. Faham. So kira daripada bilik I dengan my sister tak boleh pergi bilik my mum lah. Okay. Kalau you naik loteng atas tu. Yep. Okay. So malam tu pintu bilik I tutup, pintu bilik my sister tutup, pintu bilik my mum terbuka. Sebab my sister yang kecil sekali 2 years old tu tidur atas katil dengan my mum. I dengan my sister yang sekolah rendah tu tidur kat lantai. Pasang tilam, tidur kat lantai. Lepas tu pintu bilik tu dibuka. So my mum dah cakap dekat my uncle, kalau jadi apa-apa she will call, and then my uncle akan datang lah macam tu. Okay. So malam tu memang I tak tidur. I tak tahulah kalau my mum tidur ke tak, tapi I remember not being able to sleep lah. Memang tak tidur. Yalah, of course lah, sebab hati pun dah risau kan. Dah 3-4 hari jadi benda yang sama. Betul. So dah 3 hari berturut-turut jadi benda yang sama pada waktu yang sama, and jadi dalam bilik I kan. So macam I dah jadi cuba untuk tidur tak boleh tidur. Macam tu lah, berpusing toss and turn. Kemudian sekejap I pun macam tiba-tiba seram sejuk sorang-sorang. Sampai dia punya part tu tiba-tiba I sendiri macam. Guys, kalau korang nak tahu kenapa Kak Katie ni dia tengah seram sejuk sekarang ni guys, sebab kita bersiaran sekarang ni pada pukul 12.25 tengah malam guys. Alright, so basically dekat kawasan rumah Kak Katie pun mungkin semua orang dah tengah tidur, you know. Even dekat studio the segment pun sekarang semua orang tengah tidur, tinggal saya dengan Kak Katie saja tengah bercerita pasal benda-benda macam ni. Ya. Even Kak Katie tengah berborak ni pun kita punya bulu roma pun macam goosebump jugalah, meremang juga kan. Okey Kak Katie. Teruskan. Okey. So malam tu tidur dalam bilik my mum dengan pintu bilik terbuka, and keadaan tidur ayam di lantai. Berbekalkan golf club my dad. Tak tahu kenapa otak budak umur 17 tahun macam jadi apa-apa aku nak swing je dengan golf club macam tu katnya kan. Okay. So bertemankan my dad punya golf club satu, tidurlah di lantai. Lepas tu pukul 4 like clockwork, dia bunyi. Kali ni bukan di ceiling tapi dalam bilik I. Dia bunyi macam
orang mengamuk dalam bilik. Okay. So dalam bilik I ada TV, ada macam zaman tu ada VCD player, ada radio hi-fi, whatever semua. Kita boleh dengar daripada luar macam dia baling benda-benda berat tu. Macam orang mengamuk dalam bilik macam tu. Bunyi terlampau kuat and terkejut sebab kita tengah baring dalam keadaan tidur tak tidur tu kan. Yep. Tiba-tiba bunyi dalam bilik macam orang mengamuk. Dengan furniture yang bunyi macam dicampak-campak, dibaling-baling tau. Lepas tu my mom terus terbangun, terduduk. I pun dah daripada baring di lantai tu terus terduduk. I pandang my mom, memang pandang I. Lepas tu tiba-tiba dalam masa kurang dari 1 saat, bunyi tu berpindah datang daripada bilik my sister. Oh, dia macam switch bilik pula. Dia switch bilik tanpa buka pintu. Kan cakap pintu bilik tutup kan? Yes. Dia tak buka pintu, tiba-tiba je di dalam bilik my sister mengamuk dengan cara yang sama. Oh, okay. So masa tu I pandang my mom pandang I, and kita orang macam tak bercakap, tapi dalam otak masing-masing macam, oh my god, macam mana benda ni bertukar masuk bilik lain tanpa guna pintu. And kalau binatang, apa benda yang kuat sangat sampai nak terbalik-terbalikkan furniture. That was what's playing in my head lah. Macam in my thoughts masa tu macam, ni tak, macam pelik je, macam something is not right. So my mom terus ambil phone, terus call my uncle, and then suruh my uncle datang rumah, datang rumah selamatkan kita orang. Kemudian benda tu bunyi berhenti. Bila my mom cakap telefon dengan my uncle tu, cakap datang sekarang tu, bunyi tu berhenti. Bila bunyi tu berhenti, tak sampai 5 minit lah, sebab my uncle pun kena standby rumah dia kan. Jadi my uncle dah sampai bawah, my uncle dah sampai rumah I. Bila my uncle sampai, tiba-tiba dia call balik. Dia cakap my mom lupa bagi dia kunci rumah. Aduh. So dia tak boleh masuk. Okay. So my uncle dah sampai, kita orang di atas, 4 beranak di atas. My uncle tak boleh masuk. Lepas tu my mom cakap, I turun, bukakan pintu. Bila I suruh you turun bawa adik-adik. Memang cakap macam tu. Your mom yang cakap macam tu. Bila turun bawa adik-adik sekali. Okay, alright. Yes. Tapi dia kata biar dia turun buka pintu dulu. Okay. Dia turun buka pintu. Bila I cakap I dah buka pintu, I jerit suruh you turun bawa adik-adik. Itu je mak cakap. Okay. So I pun macam okay. Gerak my sister yang tengah tidur tu, yang sekolah rendah tu. Oh, I lupa. Satu part I lupa. Sebenarnya sebelum dia start mengamuk dalam bilik I, pukul 4 pagi tu, about seminit sebelum dia start mengamuk tu, my sister yang baby yang tengah tidur tu, tiba-tiba dalam tidur dia menangis menjerit. Okay. So that's why I dah terbangun, and that's why my mom dah terbangun. Lepas tu my mom nak tenangkan my baby sister tu, then benda tu start dalam bilik I see. Okay. Tu dia punya first signal dia lah. Tiba-tiba my sister yang baby tu menangis, menjejik menangis, tengah tidur menangis. Lepas tu dia bunyi dalam bilik I, lepas tu dia bunyi dalam bilik my sister. Lepas tu my mom had to turun lah untuk buka pintu. So I pun macam okay, gerak my sister yang sekolah rendah tu, cakap kat dia dukung baby. So my sister yang sekolah rendah tu dukung baby. Kita orang dah berdiri dah masa ni, semua berdiri dekat bilik my mom. My mom pun turun, lari turun bawah, buka pintu. Lepas tu my mom, sekejap je, benda ni berlaku macam sekejap, seconds, it's just a few seconds pun, tak sampai minit. My mom macam turun bawah, buka pintu, dia jerit turun, dia cakap macam tu tau. So I suruh my sister yang sekolah rendah tu dukung baby. So I biar dia kat depan I. Lepas tu I start tolak dia untuk, sebab dia tidur kan, so dia macam mamai lagi masa tu. So I cakap dia turun macam tu tau, sambil cuba untuk tolak my sister yang sekolah rendah tu lah. Masa tu bunyi tu tiba-tiba di atas kepala kita orang. Maknanya di dalam bumbung dan di dalam ceiling my mum pula. Sedangkan kita semua tahu tempat TV tu dinding dia batu. Correct. Tiba-tiba dia ada dalam ceiling my mum. And kita memang nampak sah-sah dia melonyot-lonyot berat macam dalam bilik I. Okay, alright. So I push my sister, cakap kat dia turun, jalan turun sekarang. So my sister pun lari daripada bilik my mum sambil dukung baby. Tak nak turun tangga. Bila dia start je keluar daripada bilik my mum lalu ke ruang TV tu, tiba-tiba I rasa macam
berdiri semua bulu roma badan I, especially kat belakang tengkuk. I rasa macam semua, like every sense of my body masa tu macam tengah macam high alert yang macam macam tegang gila. And I started to smell something really really foul, macam busuk, macam bau bangkai longkang macam tu. Okay, alright. Okay, so as we were running from bilik my mum nak menghala ke tangga, lalu kat tempat TV tu, lepas tu tangga tu kena turn untuk turun ke bawah. Yes. Bila turn tu, I had to turn my body. Bila I turn body tu, itulah first time I nampak apa yang selama ni berada dekat atas bumbung tu. Which is? Tapi I nampak tu macam just because I had to turn my body, so dia kena buat macam L turn macam tu kan. So I nampaklah benda tu kat belakang I. Dia memang follow rapat gila belakang badan I. Besar gila yang I tak nampak kat mana hujung kepala dia. Tapi bayangkan dalam rumah je ni, so di ceiling tak adalah tinggi mana sangat pun. Tapi I macam tak tahulah sebab tak mampu untuk dongak ke atas sebab takut sangat ke. Tapi bila I pusing tu, kira I punya paras mata tu macam dekat perut dia macam tu. Oh, okay. Benda besar tu dia macam besar macam Bigfoot. Oh, okay. Dia berbulu, hitam dan busuk. Tapi I tak ada eye contact. I rasa sebab I terlampau takut, and bukannya I pusing untuk tengok. I terpaksa pusing kan untuk turun tangga. So when I turn tu, macam I punya pandangan tu terpusing and macam ternampak kat situ. Tapi I masa tu ada terlampau takut. I tolak je my sister turun tangga. Turunlah bapa sampai bawah, terus keluar rumah. Kita orang 3 orang masa tu dah hysterical, dah menangis, dah menjerit, dah hysterical lah. Memang dah tak boleh menggigil-gigil semua. Lepas tu my uncle macam masuk kereta. Memang lock pintu. Lepas tu kita orang pun belah terus pergi rumah my uncle. Sepanjang tak adalah jauh pun sebab my uncle tu duduk lorong belakang je. So sepanjang perjalanan sampai rumah dia tu memang perlu ditenangkan lah. Memang I remember kita orang semua memang menangis, memang menggigil macam tu kan. Sebab dia macam this attack yang macam visually dan attack dari segi hearing, bau semua sekali serentak tau. So after we come down, my mum pun macam start cerita dekat my uncle. Sebab my mum tak nampak apa-apa masa dia turun dari bilik ke bawah tu. Dia tak nampak apa-apa. The only person yang nampak at this time, I seorang je. So I seorang je yang boleh cerita balik macam, oh masa I turn tadi I nampak macam ni lah. So my uncle pun macam okay, calm down, macam relax bla bla bla. Lepas tu kita orang pun macam okay, dah bertenang bla 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 macam tu. Dalam setengah jam macam tu, tiba-tiba my sister yang kecil tu, yang baby tu nangis. Lepas tu baru my mum perasan yang masa kita orang lari keluar daripada rumah tu, my mum tak bawa apa-apa. Tak bawa botol, tak bawa puting, tak bawa apa-apa sebab keluar dalam keadaan panik. Lepas tu my mum cakap, boleh tak you balik rumah ambil susu baby semua. Balik rumah pula. Dia tak kelakar balik rumah. Basically dia suruh balik rumah on the same night, on the same day. Yes. Sebab my sister yang baby tu nangis. So dia macam balik kejap ambil susu adik macam tu. Oh my goodness. Itu tak kelakar. Sebab barang kira macam barang my sister ada dekat dapur kan, ada dekat bawah. So dia macam dia macam tak apalah, balik je ambil barang yang kat bawah. Janganlah naik atas. Dia cakap dapat botol dengan susu pun jadilah. Nanti adik ni tak tahu nak melalak sampai pukul berapa. Macam tu lah. Okay. So I belum subuh tau masa ni. Sebab benda kan start pukul 4. So plus minus katalah dengan dah tempoh bertenang kat rumah my uncle tu, macam kata baru sejam. So belum subuh lagi, baru pukul 5 macam tu, 5 lebih. Lepas tu I pun macam alah, macam mana nak balik. Nak cakap tak mak, nak kata tak adik nangis. Okay lah, balik dengan my uncle. So I pun balik rumah dengan my uncle. So kita orang 2 orang balik. Sampai depan gate rumah my mum tu, keluar kereta, I berdiri juga. Berdiri first macam berdiri dulu dekat depan gate tu. Pasal I macam berhati lah nak masuk kan, sebab takut. Of course. Tak takut kan. Lepas tu macam berdiri depan gate tu, I pun pandang ke atas. Lepas tu like any other rumah teres kan, daripada luar gate kita boleh nampak tingkap master bedroom. Betul. Selalunya rumah teres macam tu lah kan. Yang tingkat atas tu yang kita nampak balcony dia tu adalah master bedroom kan. Yes. So as I was standing outside the gate looking up to my mom's room,
I nampak ada orang buka dia punya tingkap punya langsir. Dia macam selak langsir, menjenguk kepada I dan my uncle di luar. Okay. Dia selak just enough je dia selak untuk kita nampak dia dan dia nampak kita. Shit. I pandang benda tu. It was the thing that followed me tadi turun tangga. I pandang my uncle, mendapatkan kepastian dia nampak ke tak apa I nampak. Lepas tu my uncle pun pandang I. Lepas tu I tanya dia, you nampak tak? Lepas tu dia kata dia nampak. So it wasn't just me lah. I tak, bukan imajinasi I ke apa benda lah. So I cakap kat dia, you tolong masuk lah, I tak nak masuk. Lepas tu my uncle cakap, I tak nak masuk, I tak tahu barang kat mana. Lepas tu I macam, tak apalah, kita tunggu sampai azan subuh. Okay. Sebab tak berani dah nak masuk. Dah sasar dia tunggu dekat dalam rumah. So sementara tunggu tu, kita orang macam duduk je kat luar gate tu. Tak nampak dah. Itu sekali je nampak dia selak langsir tu. And then secara kebetulan, orang RT lalu, orang rukun tetangga lalu naik motor. Okay. So kami pun sembang jap dengan orang rukun tetangga tu. Pakcik tu lah, sebab orang rukun tetangga kan orang taman perumahan juga kan. So secara kebetulan sembang dengan pakcik tu. Ni pakcik lain yang diorang jumpa hari tu masa dia datang rumah tu. Pakcik lain lah, ni pakcik lain. Masa tengah sembang-sembang dengan pakcik tu tanyalah buat apa kat rumah semua. So kita pun explain what happened. Lepas tu pakcik tu cakap, padan lah, dia kata macam tu. Kita macam padan lah apa? Kata padan lah, kadang-kadang bila buat rondaan memang nampak ada benda dekat atas bumbung rumah korang. Okay. So kita orang pun macam, memang lagilah takkan masuk kan. Iyalah. So basically benda tu dah duduk ataupun dah berlega-lega dekat kawasan rumah Kak Katie tu memang dah a few days lah maknanya. Days, months, years, masa ni kita orang tak tahu. I see. Okay, alright. So kita orang pun macam, apa, jumpa apa, nampak apa. Dia kata tak ada, kadang-kadang bila dia duty, turn dia untuk ronda-ronda taman, dia pernah ternampak benda-benda ada macam, dia in fact dia kata dia pernah datang check sendiri-sendiri macam datang suluh macam tu sebab dia ingat orang kan. Tapi dia kata lepas kalau kita suluh atau kita check tak ada, dia kata macam tu tau. So dia kira macam dia lupakan je lah masa tu, masa dia nampak tu. Tapi dia kata pernah nampak. So kita orang pun macam okay, duduk kat luar dulu, duduk luar rumah, tunggu sampai azan subuh. Bila dah lepas azan subuh, dah start nak terang sikit, baru masuk rumah. Itu pun masuk untuk pergi dapur, ambil barang, keluar balik, terus pergi rumah my uncle. So the next few days tu macam-macam lah. Kita orang panggil polis lagi sekali. Polis datang. Kali ni polis datang dan buka loteng. I mean try untuk diorang datang and check loteng kat atas, bahagian atas bilik my mum, atas ceiling bilik I dengan my sister. Check memang tak ada apa-apa. Memang tak ada signs of rumah tu kena pecah ke, ada orang cuba masuk ke apa, tak ada. Lepas tu panggil macam biasa orang Melayu akan panggil orang orang bomoh-bomoh ni lah, whatever, atas recommendation orang ni. Orang dah, bila cerita dah terkeluar dekat taman perumahan, orang ni recommend, orang tu recommend. So macam-macam lah, ada orang pernah keluar masuk. Semua akan cakap benda yang sama, macam memang ada benda, tapi tak ada solution lah macam tu. Senang cerita tak ada solution. So bila kita bagi tahu dekat my dad yang masa tu masih berada di Australia pun, my dad tetap berkeras mengatakan yang macam tak ada, jangan percaya dekat apa-apa. Just kalau you rasa takut, you mengaji. My dad kata, tetaplah tu binatang, tetaplah dia kata tetaplah itu kucing, tetaplah itu tikus. Memang langsung tak percaya kepada benda-benda tahyul dan hantu-hantu ni lah. Itulah basically. So masa tu arwah my grandfather masih hidup. So arwah my grandfather datang rumah dengan my grandmother, datang dan teman kita orang kat rumah tu lah, sebab my mum tak nak pindah, tak nak pergi rumah lain ke whatever, dia just nak continue hidup. So arwah my grandfather datang rumah, tidur dekat rumah tu for like a week macam tu. So every night arwah my grandfather, my grandmother, my mum, diorang akan baca Yasin, baca Quran the whole night tau. Kira macam tak bagi rumah tu sunyi lah macam tu. So every night diorang mengaji. Bila kita orang dah tidur, diorang akan continue lah mengaji. So siang diorang akan duduk kat rumah. So tak ada apa-apa jadi tau. Sampailah satu malam, malam Jumaat tak silap I,
I dah tidur, my sisters dah tidur, semua tidur dalam bilik my mum. My grandfather, my grandmother and my mum tengah mengaji dekat depan hall TV. Tiba-tiba datang satu puting beliung kind of thing. Okay. Yang jadi dalam rumah sahaja, dekat hall TV sahaja. Angin tu kuat. Angin tu punya kuat. Sampaikan my mum dan my grandmother kena pegang railing tangga. Kalau tak, diorang kaki dah terangkat ke atas. Oh, okay. Tapi I tengah tidur dengan two of my sisters. Tak dengar apa, tak rasa apa-apa. Kejadian ni berlaku dekat diorang 3 orang sahaja. I see. Dan cuma tertumpu dah dekat hall TV sahaja. Dekat hall TV yang masa diorang membaca Al-Quran tu lah. Masa mengaji tu lah. Ya. I pun tahu lepas cerita ni, my mum cerita pun lepas a few years went by lah. Kira macam my mum tak mau cerita sebab tak takutkan masa diorang kecil-kecil kan. So I cuma tahu cerita ni bila dah a few years went by baru I tahu this part of the story, because I tak sedar langsung. Walaupun I dah berumur 17 tahun and probably I dah penat the whole week macam ni dengan rumah macam tu. So malam tu I memang tidur terus lah. Right. So that happened that night. It happened for like 10 minutes and then they calm down and then nothing happened. Sampailah lepas seminggu tu my grandfather dengan my grandmother balik rumah balik. Nothing happened. So fast forward to about say 2 minggu 3 minggu since the first time benda tu datang. I tengah cakap telefon, menghadap pintu bilik I. Tengah cakap telefon, berdiri cakap telefon bla bla. Tu tiba-tiba tengah hari masih tengah hari. I cakap telefon tengah hari, menghadap pintu bilik I. Lepas tu tiba-tiba I rasa balik that familiar feeling yang macam goosebump dekat belakang tengkuk tu. So I macam macam tiba-tiba macam terkejut tiba-tiba sebab I cakap telefon tengah hari dengan kawan, tengah bersembang benda-benda biasa. Tak terfikir benda tu ke, tak ada apa-apa. Just bercakap telefon macam biasa je. Tiba-tiba I rasa kat belakang tengkuk I macam I know this feeling. I tahu ni perasaan apa yang I tengah rasa sekarang ni. And I turn around. And betul, benda tu kali ni face to face dengan I. Astaghfirullahaladzim. And for the first time, for like 2-3 second, dia just berdiri kat situ. I pun berdiri je terkaku dekat situ. And I saw everything. This time I saw everything sampai atas. Oh, macam mana rupa dia tu Kak Giti? Pernah tak tengok Monsters Inc? Ya, okay. Okay, kan dia ada Sally tu yang warna biru besar tu kan? Yes. Macam tu lah. Tapi instead of warna biru, dia warna hitam-hitam grey, dark grey hitam. And macam dia macam cross antara Sally tu dengan Bigfoot macam tu. Oh, very huge, very huge, black greyish colour, berbulu. Yeah. Yes, and memang berbau lah. And that thing was face to face with you. Yes, and dia macam jarak macam semeter. Tak jauh semeter, dekat je. Tak jauh sebab daripada rumah tu ada ruang yang besar pun. So macam kat depan hall, in between bilik I dengan hall TV tu. So macam dia berdiri kat situ, I berdiri kat sini. I think that was the longest 2 second of my life. That I macam lambat tau nak register sebab macam tergamam kan. So I macam, the next thing I know, I macam terlepas je telefon tu cordless, terlepas, jatuh berkecai, pecah kat lantai. Lepas tu I lari sambil menjerit-jerit turun tangga. Lari yang terus lari keluar rumah punya. Terlampau takut sampai lari terus sprint keluar rumah. Walaupun tengah hari kan? Walaupun tengah hari. Sebab tu kita tak sangka. Sebab kalau macam malam-malam, tipulah kalau kata malam-malam kita tak terbayang. Ada banyak kali je malam-malam terbayang. Tapi nothing happen. So kita tak sangka, macam caught off guard yang macam pukul 12, pukul 1 macam tu tengah cakap telefon happy-happy dengan kawan, tengah gosip-gosip. Tiba-tiba you can feel it again kan. So terkejut beruk yang macam terus lari turun bawah, menjerit-jerit macam orang gila, keluar rumah terus. Lepas tu my mum pun kat bawah tengah macam pasal I cakap lah ada lagi I cakap kat atas. Okay, lepas tu fast forward lagi, dia macam intermittent tau. Benda tu macam ada tak ada macam tu tau. So a few days went by, tak ada apa. Lepas tu a few days lagi my uncle datang dengan kawan dia, berbangsa India. Dia kata kawan dia ni ada the ability to see, this gift to see and
probably he can just see what's up lah dengan rumah ni, dia kata macam tu tau. So dia datang lah dengan kawan dia, Michael. So dia datang dengan kawan dia, dia bagi tahu lah dekat kawan dia tu macam, rumah my sister ni dia kata dia nampak macam ni. Tapi I tak tahulah macam mana, sebab Michael cuma nampak yang dekat masa dekat balcony tu. So Michael cakap tak tahulah macam betul ke apa benda tu, macam do you want to come to my sister's house? Lepas tu kawan dia kata okay. So dia datang, tapi uncle ni dia berhenti sampai depan gate rumah je. Lepas tu dia pusing, dia cakap kat Michael, benda tu memang ada, benda tu memang powerful, kata dia tak berani masuk. Dia tak berani interfere, dia tak berani masuk. Dia kata sorry lah, sebab dia kata dia tak ada ilmu apa-apa, cuma dia boleh nampak aje lah. I see. Yes. So dia kata I'm sorry, I tak berani masuk. So my mum pun sembang-sembang dengan dia dekat luar. Dia pun explain, dia kata dia kata benda ni bukan satu kak, dia kata. Tapi dia ada satu yang paling powerful, dia kata. Saya tak berani masuk, minta maaf, dia kata macam tu. Lepas tu dia balik dengan Michael pun okay lah, hantar dia balik. A few days after that, another kenalan neighbour datang dengan macam mana nak cakap, bukan tabib Cina, bomoh Cina lah kot kan. Sebab neighbour kita orang ni Cina. So dia datang, the same thing. Bomoh Cina tu pun cakap benda yang sama. Dia cakap, memang ada something kat rumah you ni, and it's very powerful and angry, but I tak berani buat apa-apa. I tak mampulah buat apa-apa, basically dia cakap macam tu. So orang tu pun balik. So dalam masa sebulan 2 bulan tu, sebenarnya ramai orang yang datang rumah tu, tapi tak pernah ada apa-apa bercara. Orang datang macam sekadar mengiyakan je, yang yes, there is something, but we dare not, tak berani, macam tu lah. So basically for the next few months tu there was no solution lah basically. Tak ada solution, and yet we continue je duduk kat rumah tu. Sebab my mum punya pendekatan masa tu ialah, ini rumah I, and I don't want to give up my house, you know, if for whatever, you know, like you buat hal you, jangan kacau kita orang anak beranak nak duduk kat sini. Pernah lah macam malam-malam kata macam ada mile bunyi-bunyi ke apa, my mum will stood her ground and cakap macam, look, I don't care, you buat hal you, I buat hal I, ni rumah I dengan anak-anak I, you leave us alone. Macam tu lah, ada lah that percubaan tu ada lah. My mum just being a strong woman kan, macam tu, sebab husband tak ada dengan dia masa tu. So she had to step up lah. Sampailah satu masa ni, my arwah my grandfather datang dengan, arwah my grandfather ni dulu dia ajar budak-budak silat tau. So dia datang dengan student-student silat dia, ada dalam 5 orang macam tu. Lepas tu dia datang dengan satu lagi ustaz. Dia kata dia nak minta tolong ustaz tu lah, kalau boleh kita cuba tengok betul-betul apa yang sedang berlaku dekat sini, usahakan sampai betul-betul tak ada. Macam tu lah. But this process bukannya macam hari ni orang datang besok settle macam tu, tak tau. It had to go through macam a few days, a few session macam tu tau. I see. So ada a few times diorang datang, diorang mengaji, buat baca Yasin, bla bla bla. Tak ada. Benda tu macam tak ada apa-apa. Tak ada apa. Rumah tu macam tu je. Sampailah satu hari tu diorang kata, okay, tak boleh macam ni lah, kita kena naik atas loteng tu. Sebab masa polis naik atas loteng, polis ada cakap, polis kata tak ada apa kak kat atas ni, berabuk je adalah, dia kata. Polis highlighted that lantai loteng tu berhabuk tebal. Sedangkan I cakap ada benda bergerak dekat atas loteng. I cakap ada benda seret dekat atas loteng. So technically kalau you fikir logik, like, habuk mestilah ada trail. Betul. Kalau a physical being jalan atau lalu dekat tempat berhabuk, betul tak? Betul. So berbekalkan that information, diorang yang geng silat ni, diorang kata tak apalah macam ni, biar kita orang naik loteng tu. So diorang pun naik daripada lubang asbestos tu, you boleh tolak tu daripada bilik my sister. So diorang pun naik daripada bilik my sister, and they buka dulu semua dalam tu. Memang habuk tu perfect. Macam probably habuk sebab lama lah, dah berpuluh tahun berhabuk tak pernah naik kan. So macam seinci habuk tu memang perfect je, elok je kat atas lantai. Lepas tu dia suluh cari tengok sana, tengok sini, semua everything. Tiba-tiba one of the student silat tu yang datang tu my cousin. So my cousin kata, kejap, dia nampak macam dekat hujung corner bilik I, at the very end of the corner of my room, ada benda, dia kata.
nampak macam ada benda kat situ. Sekumpulan benda. So dia kata dia nak jalan sampai sana lah, nak pergi ke hujung sana. So diorang dah pesan lah suruh jalan elok-elok, sebab benda tu kan dia ada kan, siling tu kan dia macam 4 segi dia bertulang-tulang kan. Yes. So diorang dah suruh dia jalan betul-betul kat atas tulang je, jangan jalan dekat atas plywood tu, takut jatuh ke bawah kan. So dia pun jalan, dia tak jalan berdiri, dia merangkak. So dia merangkak lah dalam habuk tu, merangkak sampai dekat tengah-tengah bilik air. Tiba-tiba dia betul-betul jatuh, sebab dia terpijak dekat bahagian yang tak bertulang tu. Dia jatuh half body. Lepas tu he climb himself out of it. So sekarang bilik air ceiling dah ada berlubang. So dia teruskan jalan sampai hujung bilik, and betul dia jumpa ada benda yang dia jumpa, which is dia jumpa ubat nyamuk coil tu. Okay. Ubat nyamuk yang kita kena light pakai api tu kan. Okay. Dia jumpa sekotak rokok Dunhill. Okay. Dia jumpa selimut. Okay. Yang dah berabuk tiga-tiga benda. Okay, alright. So dia pun report back. Okay, dia kata kat atas ni ada selimut, ada rokok, ada ubat nyamuk. Tapi semua dah berabuk. Macam dah lama ditinggalkan. Macam tu lah dia cakap tau. So ustaz tu cakap kat dia, okay, turun dulu, I bagi you bag plastik whatever, you put it in this bag plastik, lepas tu you bawa turun. Okay. So dia pun turun, ambil bag plastik, bla bla bla, naik atas balik. Kali ni dia dah more careful lah kat mana dia nak pijak semua everything kan. So dia naik atas balik, pergi ke corner tu, bawa turun barang tu. Memang betul dia ada macam selimut jenis yang macam gebor-gebor lama tu. Lepas tu sekotak Dunhill yang ada macam probably 2-3 batang lagi rokok dengan ubat nyamuk coil tu, bawa turun. Masa ni I tak ingat what happened, but they took it with them lah. Diorang kata dia nak pergi buang lah, macam tu. So diorang pun buang. So kita pun betulkan ceiling. Lepas few days tu betulkan ceiling. So the gangguan we thought stop tau. But apparently dia jadi lebih teruk, ganas. Dia jadi lagi, dia jenis yang macam kali ni dia tak peduli dah. Right. Dia tak peduli dia nak duduk kat bawah ke, dekat atas ke. Dia tak peduli dia nak macam tunjuk diri dia dekat my mom ke, dekat I ke. Dia dah tak peduli macam you tengah buat apa. Tapi cuma satu je, every time dia datang tu, dia akan tunjuk diri dia dalam keadaan marah, tapi dia tak sentuh you. Maknanya dia tak bergerak. Okay. Dia akan just duduk kat satu, macam dia nak you nampak dia, tapi dia akan duduk dia akan berdiri dekat situ dalam keadaan macam orang tengah marah yang membara-bara tu tau, macam and this time dah ada bunyi, because I remember boleh dengar dah, instead of just rasa, instead of just bau, kali ni dia dah ada mendengus. Okay. And it continued like that for I don't know, 2 years. 2 years lah. Yes. How can you guys live with that for 2 years? I tak tahu, probably sebab dia intermittent kot. And probably because we finally understood that after diorang buang benda tu, the ustaz that came tu datang balik rumah. Diorang memang buat mengaji besar-besaran lah kat rumah. Kali ni memang datang full force, memang buat kenduri semua, everything mengaji bla bla bla. So apparently, sebab okay macam ni lah, family I ni family askar. Okay. So as much as kita percaya benda-benda ni wujud, dalam agama pun memang suruh kita percaya adanya jin dan syaitan semuanya. Tapi my dad ni jenis yang macam keras sikit, yang macam kalau benda tu wujud pun kita jangan layan. Kita manusia lebih you know, lebih kuat, lebih as long as kita beriman, kita tetap pada hati kita pada Tuhan boleh selamatkan kita. Macam tu tau perangai my dad. Okay. So dia tak pernah entertain. Senang cerita, kita tak pernah entertain. Kita tak pernah macam nak percaya ada orang hantar. Dia tak nak layan benda that part of the kira macam my dad ni tak nak layan that part of the tahu-tahu tu, tak nak entertain. Tapi dia percaya. Okay, kalau kali ni macam kita kata dia jauh kan masa tu, dia kat Australia. So dia lepaskan everything pada adik dia, dan kira my uncle tu adik my dad. Lepaskan tanggungjawab tu pada adik dia untuk uruskan rumah tu dengan kita orang dan arwah bapak dia. So buat benda yang patut, yang perlu, which is banyakkan mengaji, make sure tak tinggal solat, make sure macam you buat benda yang betul je, yang lain tak perlu. Dan lain tu semua tahyul, my dad cakap tau. So kita orang buat yang tu je lah. So lepas
yang supposedly dah buang barang dia tu. So dah buat semua bacaan Yasin, bacaan Quran, kita orang pun teruskan dengan mengaji sendiri, bla bla bla. Ustaz tu datang satu hari dan cakap macam ni lah. Dia kata benda tu sebenarnya dia kata ditinggalkan oleh kontraktor asal yang renovate rumah tu. So cerita dia ialah dia bukan dituju kepada siapa-siapa. Benda tu my parents beli rumah tu in 1992. Okay. So lepas dapat kunci, diorang terus renovate rumah sebab macam tak nak masuk rumah, lepas tu nak kena renovate keluar balik bla bla macam tu kan. Yeah. So bila dapat kunci in 1992, my parents terus renovate rumah. Lepas tu terus disewakan. Sebab in 94, 95 kita dah start pergi Australia. So terus disewakan lah. So maknanya kita tak pernah duduk rumah tu. So apparently benda tu dibawa sebagai penjaga kepada kontraktor dari negara seberang yang datang ke sini. Okay. So faham. bila dia lepas habis buat rumah itu, dia tinggal. Kata ustaz tu lah. So benda tu ditinggalkan. So it has been almost 92 pergi 97 dah 5 years dah. Dekat atas bumbung tu lah. So my mum pun masih buat kendi-kendi itu sebab the old tenant yang duduk kat rumah kita orang tu duduk, bila dia pindah dalam taman tu juga. So my mum pun jemput uncle tu semua bla bla. So my mum tanya this time dekat uncle tu, masa you guys duduk kat rumah ni, pernah tak jadi apa-apa? So terkeluarlah cerita uncle tu yang sebenarnya dia ni family muda. Masa dia pindah masuk sewa rumah my parents tu, dia baru kahwin. Dia dapat anak pertama dan anak kedua kat rumah tu. Dia kata anak-anak dia memang tak pernah duduk dalam bilik I dengan my sister duduk tu. Sebab dia kata dia sendiri pernah banyak kali benda-benda ni jadi, tapi dia tak nak cakap kat my mum. Dia kata macam tak apalah, benda tu macam dia boleh deal with macam tu. Sebab benda ni dia bukan macam, dia scary when it happen, tapi dia tak jadi hari-hari yang macam sampai you rasa give up nak duduk kat rumah tu tau. I see. Dia datang intermittently, and bila dia datang tu is just a matter of minutes. Dia sekejap-sekejap je lah. Dia sekejap-sekejap, lepas tu dia hilang. Lepas tu 2-3 hari lepas tu macam kadang siang, kadang malam, kadang petang macam tu dia akan nampak as an apparition macam tu. So uncle tu pun buka lah cerita. Kata masa dia duduk rumah tu, yang 3-4 tahun dia duduk rumah tu, macam it happened to him and his family, and dia sendiri dah pernah buat bacaan Yasin. Dia kata sekejap ada, sekejap tak ada. Tapi dia memang tak bagilah anak dia masa tu kecil-kecil kan. So dia memang tak bagi anak dia duduk kat bilik 2 tu. So bilik 2 tu memang dia kata satu dia buat bilik surau dia, satu lagi memang kosong tak barang. Dia anak beranak semua duduk dalam master bedroom. So kita punya Bigfoot tadi tu apparently dia tak seorang lah. Dia, kenapa orang lain cakap orang lain pernah datang rumah tu and ada kelebihan untuk menengok tu, kata ada kawan-kawan, dan memang dia ada kawan-kawan. Maknanya walaupun dia ada beberapa ekor lah dia tu. Ya. So macam walaupun lepas dibuang barang-barang tu semua, dalam rumah tu yang constant yang kita orang dah confirm, sebab yang dalam rumah tu yang pernah nampak I dengan my mum sampai hari ni, hanya I dengan my mum je. Walaupun my sisters dah besar, walaupun my dad dah balik, nobody else pernah nampak apa-apa except I dengan my mum. And cerita kita orang sama, maknanya benda yang kita orang nampak tu sama. Right. Walaupun nampak different time macam tu tau. So my mum will always see a man. There's always ada satu lelaki ni yang akan berdiri dekat sudut-sudut pelik kat rumah tu. Lepas tu memang akan nampak macam satu budak perempuan, kadang-kadang dekat tangga, kadang-kadang dekat dapur. Sama macam I nampak dekat tangga, dekat dapur. Yang budak perempuan ni pernah kejut I bangun tidur. Dia pernah duduk dalam bilik I. I tidur, katil I macam katil single tu, kaki ke pintu bilik. Lepas tu satu hari tu tengah tidur, tiba rasa macam dia tarik jari kaki I. Ingat my sister. So I buka mata, I nampak dia berdiri elok je dekat ujung kaki I. Itu je physical touch yang ada. Benda lain tak ada physical touch. That's quite scary. And tengah tidur tiba-tiba ada benda tarik pula. Yes. Kalau dari segi tu lah, sebab ada orang kata macam kadang diorang ni kena, tak tahu macam cerita kan, macam nampak ada yang macam kena sergah ke apa, tak ada. Benda-benda tu semua tak ada. Cuma dia suka macam
macam dia macam hadirkan diri dia macam tu. Macam nak tunjuk yang macam I ada dekat sini macam tu kan. Right. So satu hari tu itu je lah yang ada physical touch yang I macam terjaga, terkejut sebab rasa lah orang tarik jari kaki tu, ibu jari tu. Lepas tu I terjaga, lepas tu I nampak dia dekat hujung katil, kat kaki I. So I pandang dia pandang I. Lepas tu I rasa I tak tahulah blackout ke, tutup kepala dengan selimut ke, tapi I sedar I tutup mata macam tu, lepas I buka balik dia tak ada. Wow. But so after that over years sampai sekarang kan macam cakap my parents still ada dekat rumah tu kan. So sampai sekarang pun ada a few kejadian lah, macam anak orang datang, anak orang tegur. Macam anak kawan I datang, my friend datang dengan my friend datang dengan anak dia. Lepas tu anak dia tegur macam ada anak macam nak pergi main dengan that sister kat situ. Anak saudara I sendiri yang macam tak nak naik atas lah, ada orang kat atas. Macam tu, macam budak-budak lah yang selalu tegur macam tu. So basically you are saying that benda tu masih wujud sampai ke hari ini? Yes. Oi, lama tu, since 1997 until today. I mean since 1992 lah senang cerita. Since you renovate dia punya rumah 1992 until today, itu dah berapa puluh tahun, babe. So and exactly. And your parents are still living with that until today? Yeah, still kat situ sekarang. Oh my goodness. My parents still kat rumah tu sekarang. Okay, I got one question for you. Bila you cakap your parents still ada dekat situ sekarang, which is dekat taman perumahan tu sekarang, taman perumahan ni dekat mana? Dekat Shah Alam. Shah Alam? Shah Alam besar. Which part of Shah Alam? Dekat dengan stadium. Dekat-dekat dengan stadium So kawasan perumahan dekat-dekat dengan stadium. Kita ada dekat area Tesco. Okay, I'm just making a wild guess lah. Tesco or area-area dekat Manford punya sekolah, which is TTDI Jaya. Area-area situ lah, menghala ke Bukit Jelutong. Oh shit. Kan. Wow. So you imagine in 1992 area tu masih ladang kelapa sawit. Yeah. Asalnya dulu situ sebelum wujudnya Bukit Jelutong, sebelum wujudnya Denai Alam, taman-taman perumahan, Denai Alam, TTDI Jaya, semua tu adalah kelapa sawit kalau tak silap Samdabi. Yes. So I've been living in that area since 90s lah, sebab dulu asalnya I duduk dalam TDM Subang. Okay. So daripada sebelum wujudnya semua taman perumahan ni, kita orang dah biasa dah jalan kat area tu malam-malam, macam naik kereta untuk balik ke dalam base camp tu, yang macam tempat tu tak ada apa. Memang dulu tu kelapa sawit yang kalau you bawa kereta you akan nampak punya, confirm kat area tu. Dan bawa kita gelap-gelap dengan tak ada lampu jalan kan. Yes, sebab tempat tu dulu memang penuh dengan kucing hutan. Kadang-kadang you jumpa kucing hutan. So memang hutan lah tempat tu, hutan kelapa sawit macam tu lah. Right. So that is the starting point of all my other cerita. So that is the so itu dia punya macam, I tak tahu is coincidence ke ataupun it started because of the house ke, I tak tahu. Tapi that is my first experience yang macam terus-terus macam bila start nampak tu macam pung, terus kau hidup dengan benda tu macam tu. And basically until today pun you ada a few more cerita lagi lah kan. Betul tak? So that is the starting point. Starting point situ yang lead to all the other things that happen in my life. I think fast forward to about 10 years. Wow. So within that 10 years tu, there's a lot of things happening in your life, with encounters and everything. Yes, cuma I tak sure whether this started it ke, or whether ni just secara kebetulan ke dia nampak and then nampak dan lagi-lagi. But itu antara benda memang the first major thing yang happen yang buat kita lebih aware and macam dia start situ lah yang paling besar. Okay, alright. So after that I go through life with ada encounters macam tu lah.
Oh my goodness. Kak Katie, you are so strong. Alright, Kak Katie, thank you so much Kak Katie for sharing your wonderful stories ataupun your scary stories dengan the segment and also to all our viewers. Okay. So guys, what do you guys think about this particular story? Korang suka ke tak suka kan? I think macam bagi aku personally, aku nak dengar lagi tau Kak Katie cerita for episode 2, episode 3, or probably you know kalau Kak Katie ada 10 episode pun probably she want to share with us with 10 episode. I'm not so sure kan. But if you guys like whatever yang Kak Katie tengah ceritakan dekat kita sekarang ni, why not you guys comment dekat bawah and korang request untuk Kak Katie buat episode 2. Sebab Kak Katie pun adalah salah seorang daripada subscriber The Segment. Dia akan baca juga komen-komen korang ni, so I'm very much sure that she will be more than happy to share with you guys. So Kak Katie, thank you so much Kak Katie for sharing the scary story with us. You know, whatever yang Kak Katie cerita tu adalah sebahagian daripada scary stories ataupun horror stories daripada Kak Katie punya kehidupan until today. But I'm very much sure that dia boleh share a little bit more. Betul lah Kak Katie? Kak Katie boleh share lagi kan kalau katakan penonton still nak dengar lagi dengan Kak Katie, okay ke? Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Alright Kak Katie, thank you so much Kak Katie for sharing with us. Alright, and also apa orang kata sampai pukul 1 pagi ni Kak Katie still tak tidur and share the story with us. Thank you so much. Alright. Okay guys, if you guys have anything untuk bagi tahu the segment, you guys can drop us an email at hellosegment@gmail.com, or you guys boleh hantar DM dekat Instagram at hellosegment. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe to the segment. Before that Kak Katie, do you have anything that you would like to say to the subscribers Kak Katie? Terima kasih for listening, and sorry kalau ada bahasa bercampur-campur sebab kadang-kadang bila nak cerita balik ni kita mesti seram sendiri balik. Yeah. So cakap pun macam jadi tak tentu hala. But thank you for listening. Alright Kak Katie. Okay guys, thank you so much for watching, and don't forget to like, share and subscribe to the segment, and kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.